Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin awliya'i was salihin wasyuhada wal ulama wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila arwahi walidina wa muallimina wa usratina wa ikhwanina wa ashabina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila musannifu hadzal kitab syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirlazi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, serta sidang jemaah yang dari mata Allah sekalian, alhamdulillah lama kita tak jumpa. Malam ni kita berjumpa kembali insya-Allah, dan mudah-mudahan kita akan berjumpa pada hari seterusnya insya-Allah. Jadi sebelum saya teruskan, kita sambung mana sebenarnya ni? Buku haji dengan buku saya tak sama tu. Contoh-contoh ketiga dari Nabi. Okey. Buka-buka dia jumpa, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jama'a Allahul khalaiqa nada munadi aina ahlul fadli qala fayaqumu nasu wa hum yasir fayantaliqu sira'an ilal jannah wa ma fadlukum fayaqulun kunna iza zulimna sabarna wa iza unsiya ilaina halimna fayuqalu lahum udkhulul jannah fa ni'ma ajrul amilin." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita sambung pembicaraan kita pada malam ini dengan menggunakan kitab Apa Ertinya Saya Menganut Islam, dengan kita mulakan dengan pembacaan hadis Nabi. Dan insya-Allah sebelum tu saya perlu ingatkan, kita ni saling ingat mengingati, ya. Bila kata kita ingat mengingati ni, adabnya ialah dia akan diulang-ulang. Itu kita kena faham, ya. Jadi sebagai orang yang dah biasa dengar kuliah, kalau kita dengar satu benda yang diulang-ulang, apa kita nak buat? Kita buat macam perangai akhlak, macam akhlak Rasulullah. Kenapa? Tak dengar.
Tak dengar. Cubaan. No, okey. Jadi sebagai seorang Islam, umat Muhammad, kita ikut pandangan Nabi. Nabi kalau dengar satu benda tu, walaupun pada dasarnya Nabi dah tahu, Nabi buat macam tak tahu. Kita kena begitu. InsyaAllah. Baik. Apabila makhluk dihimpunkan pada hari kiamat, seorang tukang seru pun menyerukan. Kita boleh katalah tukang seru ni malaikat lah. Di manakah orang-orang yang mempunyai keistimewaan? Rasulullah SAW bersabda lagi, maka bangunlah sekumpulan manusia dengan bilangan mereka yang amat sedikit. Mereka pun bergerak menuju ke syurga. Para malaikat lantas menemui mereka dan berkata, apakah keistimewaan kamu? Mereka menjawab, di masa lampau di dunia, apabila kami dizalimi, kami bersabar. Apabila diperlakukan sesuatu kejahatan ke atas kami, kami bersikap lemah lembut. Lantas dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga, maka nikmatlah ganjaran bagi mereka yang beramal baik. Kita tak boleh dengar hadis ni sepintas lalu. Kita kena faham. Yang dikatakan, apabila kami dizalimi, kami bersabar, itu apa maksudnya? Itu dia. Maksud kami dizalimi, kami bersabar bukan mendiam diri. Kita berusaha untuk mencegah. Andai kata tidak berjaya, kita bersabar. Jangan memberontak. Kita berusaha untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi ini dengan cara-cara yang dipandu oleh pimpinan dan ulama. Jangan tanpa nak kata lambat sangat, tak boleh. Itu pun sabar. Kita tak boleh fikir logik akal. Kita tak boleh kata kita dapat dalam kuasa pemerintahan baru kita boleh laksanakan Islam. Bukan begitu caranya. Itu pun satu cara, tapi bukan itu matlamatnya. Sebab itu gerakan-gerakan Islam ni sifatnya lebih kepada mendakwah. Itu kita kena faham. Salah satu cabang dakwah itu adalah politik. Salah satu cabang dakwah. Itu kita kena faham. Bukanlah terus semata-mata anggap politik. Sebab itu politik dalam Islam ni, tuan-tuan, sifatnya berhidup. Ada ketika dia begini, ada ketika dia begini, ada ketika dia begini. Ada ketika dia boleh bersama dengan orang ni. Ada ketika orang ni pula dia boleh anggap musuh. Ada ketikanya. Selagi mana orang tu tidak menyimpang daripada apa yang dasar kita sebagai orang Islam, maka kita akan bersama. Tapi bila mana dia dah mula mengusik hal-hal keagamaan kita, kita tak boleh diam. Kalau kita diam, tandanya kita bacol lah. Itu maksud bersabar, itu kita kena diam. Baik. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan beliau berkata lagi, terdapat kelemahan dalam sanadnya. Kelemahan. Kena faham Bukan hadis ni lemah Ustaz. Hadis lemah ni bukan kata tak ada. Lain lah hadis palsu, cerita lain. Di antara perkara praktik yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah, pertama, dalam peperangan Hunain, seorang lelaki telah berkata, wallahi, sesungguhnya pembahagian tidak adil dan bukan dengan tujuan untuk mendapat keredaan. Perkataan ini disampaikan kepada Rasulullah, lantas Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu Musa qad uzi bil kathri min hadha fasabar. Mudah-mudahan Allah beri kepada Musa alaihissalam. Mudah-mudahan Allah beri rahmat kepada Musa alaihissalam. Sesungguhnya beliau disakiti lebih dari ini, tetapi beliau tetap bersabar. Ini gambaran kepada kita. Kita jangan kata nasib baik aku sabar. Tidak. Sabar kita mesti berlandaskan, mesti bersandarkan dengan Rasulullah SAW. Kalau kita sabar, kita berlandaskan itu, insya-Allah. Jadi apa saja ujian yang kita terima, apa saja mehna yang kita terima, kita akan jadikan Rasulullah dan sahabat sebagai contoh teladan, maka hati kita akan tenang. Sebab itu tuan-tuan, di samping kita belajar bab akidah, bab fiqh, jangan lupa sirah. Sirah itu penting, jangan main-main. Sirah itulah yang kita dapat tahu, macam mana Rasulullah bertindak. Begini. Baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud. Anas meriwayatkan dengan katanya, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ilal masjid wa alaihi
burdun najrani ghalidhu sun'ati fa'atahu a'rabi min khalfihi fa'akhadha bi janibi ridaihi hatta atharatu sana'atu fi unuqir rasul sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad a'tina mimma lillahi allazi 'indak faltafata Rasulullah fatabassama wa qala murulah. Pada suatu hari Rasulullah SAW telah masuk ke masjid dan pada badan baginda terdapat selai kain selendang buatan Najran yang kasar buatannya. Beliau didatangi dari belakang oleh seorang Arab Badui, lantas menarik ujung selendang Rasulullah sehingga perbuatan ini meninggalkan kesan pada leher Rasulullah. Arab tersebut berkata, wahai Muhammad, berikan kami harta milik Allah yang ada padamu. Rasulullah pun berpaling sambil tersenyum berkata, arahkanlah kepadanya, yakni beri arahan supaya diberikan apa yang dimintanya. Bukan orang Arab yang dalam perangai dia memang kasar. Tu kita faham. Memang kasar. Arab Mekah lain, Arab Madinah lain. Tak apa dah pergi haji tahulah. Arab kat airport lain, Arab kat bandar lain, Arab kat kampung lain. Arab jaga Kaabah lagi lain. Terperanjat kita jaga Kaabah macam tu punya perangai. Dia memang kasar. Tapi apa yang Rasulullah buat? Rasulullah tak cepat marah, Rasulullah tak cepat melenting. Rasulullah apa? Tabat sama, senyum, bas sama, tabas sama, ibtisam. Kalau ada orang nama ibtisam tu maksudnya senyum. Rasulullah senyum. Rasulullah kata, kau nak apa sebenarnya? Begitu sekali. Padahal orang tu tarik terendang Nabi belakang tu sampai berbekas. Kita bayangkan kita pakai serban, orang tarik. Nak melempang je kan. Bodoh apa? Tak tahu ke? Kita nak marah kan? Tapi Rasulullah tidak. Adakah orang Arab tu tak tahu itu Rasulullah? Tahu. Dia sebut, ya Rasulullah. Tapi kenapa macam tu? Itu yang kata sabar. Sabar ni biar bertempat. Ada masa kita bertegas, ada masa kita mendiamkan diri. Tapi bertegas, kalau berpencak pun kita berseni, beradab. Kalau bermujadalah, berhujah pun kita jaga adab kita. Itu cara Islam. Sebab itu dalam Islam nak perang pun ada caranya. Kan dah perang dalam Islam ni paling susah tuan. Susah. Nak perang dalam Islam susah. Orang perempuan tak boleh dicuit, anak-anak tak boleh dicuit, orang dalam rumah tak boleh dicuit, orang tua tak boleh dicuit, kebun tak boleh dimusnahkan, kolam tak boleh diracunkan, apa lagi, tempat ibadah tak boleh dihancurkan, binatang tak boleh dibunuh. Banyaknya syarat. Macam mana nak perang? Tapi itulah dalam Islam. Itulah dia. Baik, kita teruskan lagi. Hadis lain pula. Anna a'rabiyyan qala lirrasul, ya Muhammad, ihmilni ala ba'iraini fa innaka la tahmalni min malika wala min mali abik. Wajazaba biradaihi hina adarkahu fahmarrat raqabatuhu fa'amara Rasulullah lahu bihamli sya'irin wa hamli tamar. Seorang Arab telah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, bawakan kepadaku barang di atas 2 unta. Sungguhnya jika engkau membawakan barang itu kepadaku, bukanlah berarti engkau membawa kepadaku harta kepunyaanmu dan bukan harta bapamu. Ketika beliau mengambil Rasulullah, lantas beliau menarik selendang Rasulullah. Leher Rasulullah menjadi merah akibat tarikan itu. Rasulullah pun mengarahkan supaya sebeban gandum dan sebeban tamar diberikan kepada lelaki itu. Ni cara lain Rasulullah membentera seorang yang kasar macam ni. Rasulullah sabar. Dengar dulu apa dia nak cakap. Kita pun taknya begitulah. Ini masih lagi cerita bab sabarnya Rasulullah SAW. Diteruskan lagi dalam sebuah hadis lain, anna imra'atan kanat turafitha rijala ay tukallamahum kalaman bazi'a famarrat bin nabi wa huwa ya'kulu sarida 'ala al-ard faqalat unzuru ilaihi yajlisu kama yajlisul 'abdu wa ya'kulu kama ya'kulul 'abd. Seorang perempuan sering melakukan rafas, bercakap perkara lucah dengan kaum lelaki. Beliau melewati Rasulullah SAW, sedang Rasulullah SAW makan
roti dalam keadaan duduk di atas tanah. Lantas perempuan tersebut berkata, lihatlah dia duduk seperti hamba abdi dan makan pun seperti hamba abdi. Sampai macam tu sekali Rasulullah dihina, tapi Rasulullah sabar. So kalau kita kena hina dengan orang, kita kena sabar. Kalau kita nampak kawan kita kena dihina dengan orang, kita kena sabar. Kalau kita nampak kawan kita macam nak melenting, kita pujuk dia. Itu untungnya kita hidup secara berjamaah. Tak boleh seorang-seorang. Tapi ada masanya kita digalakkan duduk seorang-seorang untuk memuhasabah diri kita. Sebab itu pentingnya memilih kawan yang baik, tuan-tuan. Baik laki-laki, baik perempuan. Kaum ibu terutamanya, kaum laki-laki pun sama juga. Pilih kawan yang baik. Kalau kita salah pilih kawan, dengan kita hanyut. Kawan yang baik adalah kawan yang rajin menegur kesalahan dan kesilapan kita. Dalam keadaan dia tidak menjatuhkan aib kita. Itu kawan yang baik. Kalau kita buat benda betul, dia sokong. Kalau kita buat benda baik, benda tak betul, dia akan tegur. Itu kawan yang baik. Kawan yang jahat, kita buat benda betul, dia biasalah. Kita buat benda betul pun kadang-kadang dia tegur. Kalau kita buat benda tak betul, dia sokong pula. Tak boleh. Ada tak kawan-kawan kita macam tu? Ada. Bukan tak ada, ada. Ini pentingnya kita ikut cara Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab kita, ini tanda apa artinya saya menganut Islam. Saya kena tiru Rasulullah SAW. Dalam hadis lain, hadis je banyak baik. Okey. Seorang lelaki telah berkata, ya Rasulullah, saya mempunyai kerabat yang sentiasa saya hubungi, tetapi mereka memutuskan hubungan dengan saya. Saya berbuat baik kepada mereka, tapi mereka berbuat jahat terhadap saya. Saya berlemah lembut dengan mereka, tapi mereka berlaku kasar terhadap saya. Maka sabda Rasulullah SAW, jika engkau sebagaimana yang engkau katakan, berarti seolah-olah engkau telah menjemukan mereka, dan Allah akan sentiasa menolongmu untuk menghadapi mereka sekiranya engkau kekal berada dalam keadaan demikian. Ini Rasulullah ajar kita lagi cara macam mana kita menghadapi orang yang senang cakap dah tak geng lah dengan kita. Dah putus, berkerat, rotan berputih arang. Begitu senang je tuan-tuan. Kalau ada orang macam ni, memang orang kalau tengah marah dengan kita, kalau kita ajak berbual, memang dia tak nak lah. Tapi kalau kita beri salam, dia tak jawab. Cukup lah. Beri salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tetapi datang surau, nampak dia tengah duduk dekat meja tu, Assalamualaikum. Mula-mula mungkin dia tak pandang. Dia jawab dalam hati. Kita kena sangka baik lah. Jangan kita kena sangka baik. Lama-kelamaan dia jawab dalam hati. Lama-kelamaan, Waalaikumsalam. Cukup lah. Dia nak tahu masa bila dia boleh hati dia lembut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nada dia lain. Kalau Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tengah muka dia kan, itu jangan. Cukup. Dia tu cukup. Tak payah kita cakap berkhabar. Tersilap. Baik. Dia kata Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu okey. Baru kita berkhabar, sihat. Dah cukup. Jangan lebih-lebih. Jangan lebih-lebih. Ini pun kalau orang kata laki-laki cara nak ngurat perempuan pun macam ni ke? Ya. Betul. Saya pernah, kawan saya, kau tengok Rol aku nak ngurat dia cara macam mana. Tak susah. Beri salam je. Kata Assalamualaikum, salam. Asal jumpa je, Assalamualaikum, salam. Tu je cakap. Satu hari tu selang berapa lama jugalah. Satu hari lalu sebelah perempuan tu tak beri salam pun. Perempuan tu pula toleh. Sebab pelik, biasa beri salam. Jadi mana Assalamualaikum, salam. Masa tu nampak lain clear ni. Dia tambah sikit, Assalamualaikum, sihat. Tu je, Assalamualaikum, sihat. Apa? Sudah jadi bini. Niat betul, tak apa. Jadi tu niat betul, tak apa, jadi bini. Tak apa. Ni jangan-jangan tak jadi bini. Tu dia. Ketika seorang Yahudi datang menemui Rasulullah SAW untuk menuntut hartanya, ini hutang, dan berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya kamu orang-orang Bani Abdul Manaf adalah satu kaum yang suka melambat-lambatkan bayar hutang. Orang Yahudi kalau bercakap macam dia je betul kan. Mendengar perkataan ini, Umar Al-Khattab telah berazam hendak memenggar leher Yahudi tersebut. Tu dia. Rasulullah pun bersabda, ya Umar, sepatutnya engkau minta supaya beliau menagih hutangnya dengan cara yang baik, dan engkau minta supaya aku menunaikannya dengan cara yang baik, bukan memenggal lehernya. Sayyidina Umar ni begitulah tuan-tuan, perangai Rasulullah, perangai sahabat Nabi. Keras. Jangan kau hina Muhammad.
Tapi sahabat Rasulullah ni, kau hina dia, kalau diri dia dihina, dia tak ada masalah. Jangan Nabi Muhammad dihina, tu je. Nak tunjukkan itu sikap kita sebagai orang Islam. Kau nak hina aku silakan, tapi kau jangan hina agama aku. Dan kau jangan hina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kau jangan hina pewaris dia. Siapa pewaris Rasulullah? Para ulama. Kita mana lagi Nabi? Itu pewaris Nabi. Bila ada orang hina, tu dia, kita kena marah. Tapi Rasulullah ajar lagi, kita marah biar bercara, menegur biar beradab, berpencak biar berseni. Begitu. Maksud orang kata itu lebih mendalam rasanya. Sebab tu Sayyidina Umar ni memang payah sikit. Dia banyak kena tegur dengan sahabat-sahabat. Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan tengoklah video dia. Ada cerita dia. Pernah tengok tak cerita dia? Umar Al-Khattab. Tapi dalam bahasa Arab ada terjemahan dia. Cumanya walaupun dipertikaikan kenapa sahabat-sahabat Nabi itu digambarkan, tapi ulama Azhar mengatakan bahawa cerita ni hampir kepada kebenaran, lebih hampir cara cerita dia. Cuma dia gambar Sayyidina Umar tu orang macam mana, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman. Cuma Nabi tu, Rasulullah je dia tak gambarkan, lain semua dia gambarkan. Umar Siri, carilah dalam YouTube, cukup banyak. 1 sampai berbelas siri sampai dia matilah sebenarnya. Daripada dia kafir. Tu dia. Baik. Lagi telah diriwayatkan bahawa Isa AS sering menjelajah dari kampung ke kampung untuk menyampaikan dakwah dan bersamanya para sahabatnya, Hawariyun. Beliau sentiasa memperkatakan yang baik kepada orang ramai, tapi mereka melontarkan keburukan, celaan dan maki hamun kepadanya. Para Hawariyun yang bersama dengannya merasa heran melihat keadaan yang berlaku, lantas mereka bertanya, apakah rahsia dan sebab kejadian tersebut? Nabi Isa AS jawab, setiap orang itu akan membelanjakan apa yang ada padanya. Maksudnya apa? Segala kebaikan yang ada pada diri dia akan habis. So macam kalau kita cakap buruk tentang orang tu, sikit-sikit pahala kita tu kena ambil. Kadang-kadang sebab tu penting ni kita kawan-kawan tu kan. Kalau ada kawan-kawan ni kita cakap kita lebih-lebih tu, dah. Kalau tak pasal-pasal dia dapat pahala kau. Cukup lah. Kita astagfirullahalazim, cepat-cepat stop. Begitu caranya sahabat-sahabat dia. Bertanya pada Nabi Isa AS. Kita pun macam itulah. Kalau kita bersahabat, jagalah sahabat kita. Takkan kita redha sahabat kita masuk ke neraka. Tuan-tuan, sahabat ni memainkan peranan yang penting. Sahabat boleh menarik sahabatnya masuk ke syurga. Dan sahabat juga boleh membawa sahabatnya ke neraka. Hati-hati. Sebab itu Rasulullah SAW ada hadis kan, siapa yang bersahabat dengan penjual bunga, maka dapatlah wanginya bunga. Siapa yang bersahabat dengan penjual besi, dapatlah busuknya bau besi. Besi memang tak busuk, besi itu ditempa tu bau tu biasalah. Siapa yang bersahabat dengan orang Melayu, dapatlah bau Melayu. Siapa yang baik dengan orang Bangla, dapatlah bau rempah. Contohnya gitulah. Contohnya gitulah. Orang Bangladesh kan dia kuat makan rempah. Kita orang Melayu kan rempah kita lain sikit. Itu dia. Baik. Semua kejadian-kejadian yang dapat disaksikan ini dan kejadian-kejadian yang lain membuktikan betapa pentingnya para da'i itu bersifat dengan sifat-sifat lemah lembut, sabar dan lapang dada, terutama bila sesuatu yang menyakitkan itu datangnya dari kaum kerabat, sahabat, orang-orang yang dikasihi, kawan-kawan rapat dan handai taulan. Kerana bersikap lemah lembut, sabar dan lapang dada akan menimbulkan rasa kasih sayang, mesra, menghapuskan perpecahan dan perselisihan. Cukuplah bagi seorang da'i itu dengan melaksanakan apa yang diredai oleh Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, pimpinan-pimpinan jemaah Islam dia faham taklah ni. Sebab itu katalah apa pun dia tak kisah. Kata dia ulama kejau dunia, ulama gila perempuan, macam-macam apa yang tak dikata sejak akhir ni tentang ulama. Tapi kita tengok yang bersuara siapa? Bukan dia relax. Orang bawah dia. Kita pula yang beria kepala otak kau, yang mengkau dah banyak. Kita pula. Tapi ulama tu relax. Kata apa nak cakap, kau boleh cakap kan, silakan. Banyak tuan kalau tengok dekat sejak akhir ni, hatta
Hatta tuan guru duduk rehat kat sungai Kenyir pun dia kena maki. Makan gaji buta. Yang sedih tu ialah kau tak tutup aurat, satu hal lah. Yang sedih tu orang agama Islam, perempuan beragama Islam buat posting macam tu. Tu yang kita sedih. Sebab itu kita nampak musuh Islam sekarang, dia tahu kalau kita nyerang agama nampak sangat, kalau kita menyerang Rasulullah nampak sangat. Kita serang ulama dengan menggunakan kalimah ulama tak maksum. Ulama pun manusia, buat salah, takkan tak boleh kena tegur. Tapi itu tegur ke apa benda? Takkan kau je boleh duduk goyang kaki kat rumah, ulama tak boleh rehat? Kau je boleh naik kereta besar, ulama tak boleh? Ulama kena kereta keburu, kemik-kemik warna hijau dengan dua orang. Tak boleh. Kau panggil artis konsert RM10,000 ulama, kau bayar ulama, kau panggil sejam RM50. Apa hal? Contoh. Jangan salah faham. Ustaz ni minta lebih ni. Tak. Ni contoh. Bukan begitu. Itu kena faham. Kau nak marah hari, kau ingat kau marah anak kau marah kawan kau. Ulama tau. Adab tu jaga sikit. Sebab tu kalau tuan-tuan, kalau hayati tafsir Al-Hujurat, cara menegur orang alim tu macam mana? Cara menegur pimpinan macam mana? Sebab itu kita dikatakan jangan terlalu, kita tak tahu apa masalah dan apa yang dipahami dan dipikirkan oleh pimpinan. Dia lebih faham. So biar orang-orang yang setara dengan dia tegur dia. Macam seorang anak kalau tegur bapa salah, bapa mana boleh terima? Engkau siapa? Sikit ego. So bukanlah maksudnya bapa tu ego, tidaklah. Bapa kan. Yang boleh tegur bapa siapa? Mak pun tak boleh tegur. Kawan dia. Ya, kalau mak kalau tegur, awak diamlah. Awak bukan tahu apa. Mak kalau tegur tu. Betul tak bu? Tak. Oh, baguslah suami ni. Perempuan pun begitu. Yang boleh tegur, kadang suami nak tegur pun tak boleh. Kena kawan-kawan dia. Sebab nak menegur ni pun ada seninya. Apatah lagi nak tegur orang perempuan. Bukankah perempuan itu dikatakan dicipta dari rusuk lelaki yang kiri? Sifat tulang rusuk kan? Bengkok. Boleh tak ditegakkan? Boleh. Cuma penuh dengan kelembutan. Tak boleh kasar-kasar. Kena bercara maksudnya. Tu kita kena faham. So anak kalau nak tegur bapak, sama ada dengan pakcik lah. Pakcik tak ada, tengoklah siapa kawan bapak kita. Yang orang yang diminta tolong tegur tu kena pandai-pandai sikit. Janganlah cakap anak engkau cakap engkau macam ni. Apa hal? Itu sengaja suruh anak tu balik kena bantai. Janganlah, adalah caranya. Kalau boleh jangan sebut nama. Sabar cek jalan. Macam mana nak jolok ni? Jangan terus. Kadang-kadang nak selamat terus. Nak selamatkan diri takut kena marah kan? Anak kau cakap kau macam ni lah Mat. Awan, anak kau cakap kau ni garang nak mampus. Bapak dengar nak cakap ngadu dengan orang kan, marahlah. Ada cara. Baik. Kita masih lagi terus dengan ni, dah masuk ke sifat yang ke-6. Sifat ke-6 ni dia sekejap. Sifat-sifat seorang Muslim. Kita dah lama tinggal kan. Sikitlah sebelum kita terus sifat ke-6. Sifat pertama, sifat wara'. Sifat yang kedua, menundukkan pandangan. Sifat yang ketiga, memelihara lidah. Sifat yang keempat, malu. Sifat yang kelima, sabar. Masuklah sifat yang keenam, bersifat benar dan jujur. Ini mesti. Ini mesti ada dalam diri seorang Islam. Benar, berkata benar dan jujur. Jangan jadi orang munafik. Orang munafik, ciri-ciri munafik ni bila berkata dusta, bila berjanji mungkir, ingkar, bila beri amanah dia khianat. Itu antara ciri-ciri munafik. So kita jangan sibuk tengok orang, kita tengok diri kita. Kalau ada macam tu, cepat-cepat kita istighfar. Dan kalau boleh, bila diceritakan begini, kita mula melihat-lihat pada orang, cepat-cepat istighfar. Kita bukan nak cerita orang, tuan-tuan, kita nak cerita diri kita.
Kita ni orang Muslim. Kita ni orang Muslim. Baik. Beliau hendaklah bersifat benar, tidak berdusta, mengatakan sesuatu yang hak sekalipun terhadap dirinya, dengan tidak merasa takut kepada celaan manusia, demi kepatuhan kepada Allah. Macam orang tabligh lah, kena cakap juga ni. Orang tabligh ketuk rumah orang, pakcik, malam ni surau ada program, jemput datang, mari sama-sama kita meramaikan rumah Allah. Engkau siapa? Cik je kan. Engkau siapa? Aku dengan kau siapa lebih tua? Kalau kata siapa dulu lebih makan garam? Kalau jawab, saya tak pastilah siapa banyak makan garam, tapi yang pastinya pakcik lebih banyak makan Ajinomoto daripada saya. Itu kata korang jawab pula. Lepas tu tabligh tuan, dia jarang jalan seorang-seorang. Dia kalau berjalan dia mesti kengkuangnya tak berdua, bertiga. Dengan kawan. Seorang bercakap, yang saya seorang tu apa? Tak saja dizikir, hadiahkan pada orang tu. Kalau tak salah saya. Dan dia pada datang, dia tak suruh kita hidang air. Tak nak pun. Saya pernah ditanya oleh 3 orang tabligh ke rumah. Seorang orang Melayu, 2 lagi orang India. Betul-betul daripada India. Macam mana nak bercakap tu? Seorang tu engineer, yang seorang tu bawa, kalau kita film Tamil, yang teksi macam motor roda 3 tu datang. Ada, saya ingat dalam Facebook saya ada gambar dia. Orang kata muka kau, aku ingatkan yang tengah tu India tu, rupanya yang tengah tu kau. Mentang-mentang lah muka aku macam India ya itu. Betul. Sebab semata-mata dia nak atas nama usul tabligh. Bagus, beranilah dia datang tempat orang. Okey? Baik. Tak bimbang untuk berkata benar walaupun apa keadaan sekalipun. Cuma kaedah kena betul. Kaedah ni kena belajar. Sebab itu kalau tuan-tuan baca dalam satu kitab namanya Latihan untuk Petugas Islam, karangan Allahu Akbar, siapa ulama Amerika. Ada satu peristiwa berlaku. Seorang ni, dia sedang mendengar satu ceramah seorang konon-kononnya ulama lah. Tapi ada kata-kata ulama tu yang seolah-olah macam menyimpang daripada agama. Maka orang ni bangun. Pembohong. Ulama ni pembohong. Orang ni pembohong besar. Jadi ulama tak marah. Tapi siapa yang marah? Pengikut dia. Kau diam. Sudah sampai kena pelangkung dengan orang. Jadi orang yang negur ni, dia pergi jumpa cikgu dia. Cikgu dia kata, kau tegur cara yang salah. Habis macam mana tuan guru saya nak tegur? Kau tengok aku tegur macam mana. Maka dia pun pergilah tempat ulama, tempat orang ceramah. Orang tu macam lagi cakap benda tak betul. Apa tuan guru dia buat? Dia bangun. Tuan-tuan yang rahmati Allah, sebenarnya apa yang dikatakan oleh orang kat depan semuanya benar-benar belaka. Dan orang-orang macam ni ada karamahnya. Hingga kan bulu ramanya pun ada fadilah. Segala bulu pun ada. Maka mari sama-sama kita ambil berkat, cabut bulu dia. Kau ramai-ramai kejar, tarik bulu dia, berdarah-darah badan dia. Tak dapat bulu, tak dapat bulu roma, janggut, tak dapat janggut, kening, tak dapat kening. Botak orang tu dia buatnya. Lepas tu tuan guru dia bagi, kalau kau tak nak kena macam ni lagi, sila berkata benda yang betul. Nampak tu cara orang bijak. Tu cara orang bijak. Sebab tu kena ada ilmu nak menegur ni pun kena ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tegurlah kamu ke jalan Tuhanmu dengan cara bijaksana. Bijaksana ni bukan mesti lembut semua. Tidak. Tuan-tuan menegur orang yang memang semua orang tahu kasar, dengan orang yang lembut tak boleh sama. Orang kasar ni tegur dia kena kasar juga. Kalau orang yang bercakap tak bagi orang potong, macam mana kena cakap? Kita tak boleh, kita dengar. Kita cakap apa? Tak boleh, nak celah tu tak boleh. Kena ada orang yang kaki potong juga. Kau diam dengar ni. Aku nak cakap, kau dengar dulu aku cakap ni. Begitu. Begitu juga orang kasar. Orang kasar kita tegur lembut, tak masuk kepala otak dia. Kena kasar juga. Pada dia kalimah bodoh, bangang, baral semua dah biasa. So macam itu juga kita. Bodoh dengar ni aku cakap ni. Kau bodohkan orang boleh, aku bodohkan kau balik. Itu dia. Tapi kalau orang lembut, macam kita tegur orang kita, jangan macam ni,
Tapi ada tak orang rumah yang kasar? Ada. Bukan dia garang, dia kasar. Ada. Saya pernah jumpa. Kalau suami bawa isteri buat, kau buat aku kopi. Kau lelaki bini, aku ni apa hal? Kan? Kita dengar kita. Saya masuk hospital tu lama. Saya cuti lama sebab saya masuk hospital. Depan katil saya tu ada seorang pasang suami isteri lah. Suami dia accident, patah kaki. Jadi isteri ni datang layan, dia jaga kan, tidur sama-sama, bukan tidur sama, tidur dekat awal lah. Tapi kadang-kadang kalau katil sebelah tu kosong, kita kata kau tidur je lah sebelah tu, peduli kan, tak ada orang tu. Baik. Bila dengar dia berbual dia sama dia, kau tu semua suruh aku beli barang, penat lah aku. Alah, kau ni aku bagi duit. Saya cakap, kau cakap lelaki bini kau aku dia kata, aku tak kerti. Saya kata, aku tak kerti dia cakap kau aku dengan lelaki bini. Kalau dengan kawan-kawan ni lah. Kalau dengan kawan-kawan pula, kalau kita bersaya-saya, kawan kita sama, gelinya. Saya sebenarnya, kau ni kenapa ni? Tapi kalau dengan bini, kalau kita beraku, macam kasar. Kita panggil bini apa? Sayang tu muda-muda boleh, tapi kalau tua-tua sayang lagi bagus. Awak ni, awak kan, kita awak. Isteri panggil kita kan biasa abang kan, abang. Muda-muda sayang lah. Tak ada masalah. Kalau boleh tua-tua panggil sayang, silakan. Panggil, kalau orang dulu maknya, bapaknya kan, pulang lah. Kalau tengok filem lama, apa? Bukan mak bapak lain. Dia pakai nama. Katakan perempuan tu nama Ina, maknya Ina, bapaknya Ina, gitu kan. Itu dah. Apa dia? Begitu. So bijaksana maksudnya kena dengan suasana dan tempat. Jangan bijaksana ni lembut memanjang. Di saat orang menghina agama kita nak lembut manjang. Kalau orang tu jenis orang tak faham, tak apa, kita terang, bersifat menerang. Tapi kalau orang tu lebih bangsa jenis yang faham buat tak faham, ngada-ngada, tak boleh cara nerang. Kena cara kasar sikit, bertegas. Bukan kasar, bertegas. Tegas sikit. Kau ni aku cakap dengar ni, kau bukan tak tahu, belajar sini sana sini, ini pun tak tahu, kau sengaja kau tak tahu. Macam dululah, sikit cerita lah kan. Mungkin tuan-tuan pun cerita ni, kita akan mentadbir negeri ini dengan cara Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tak payah sebut lah siapa kan. Cakap macam tu sedap dengar. Sekali sudahnya hangus, hancur. Nampak? Adakah dia tak faham, atau dia memang sengaja strategi je nak cari sokongan? Ketika ini cara approach kita lain lah pula. Pun begitu, pimpinan kita punya cantik, nampak? Selagi mana tidak dihukumkan bersalah, maka dia tetap tidak bersalah. Tuan-tuan pun tahu siapa orangnya kan, tak payah kita sebut lah kat sini. Kalau kita sebut nama dia pun bukan dapat edah pun. Tu dia, maksudnya hikmah tu dia, bijaksana. Baik, sifat dusta adalah sifat yang paling jahat dan hina. Di samping itu, sifat ini adalah menjadi pintu masuk kepada ranjau-ranjau syaitan. Memelihara diri dari sifat dusta akan memberikan kepada jiwa seseorang itu suatu ketahanan dan benteng daripada was-was syaitan dan lontaran-lontarannya, sehingga dengan itu jiwa seseorang akan tetap dalam keadaan bersih dan tinggi. Sifat dusta akan meruntuhkan jiwa dan membawa kehinaan kepada pribadi manusia. Oleh kerana itulah Islam telah mengharamkan sifat dusta dan menganggapnya sebagai salah satu penyakit dari penyakit-penyakit yang terlaknat. Siakap senohong lama ikan duri. Apa dia? Cakap bohong lama-lama mencuri. Agaknya itulah sebabnya kan berjanji bukan main, sudahnya tak ditepati. Cek-cek rasuah. Curi lah tu. Curi paling besar rasuah lah tu. Tapi cuba memang apa yang dikata dikota. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab itulah pemimpin gerakan Islam tidak boleh ada pun sedikit unsur-unsur rasuah. Tidak boleh terpalit. Orang fitnah macam-macam, tapi satu pun tak ada. Saya ada bukti, kata hitam tu. Tahu kan? Sampai sekarang mana bukti kau? Habuk pun tak ada. Cakap je lah. Dia fitnah. Dia pukul apa?
Pukul kata, lepas tu dia minta maaf sikit je. Tak minta maaf pun. Itu cara orang. Fitnah yang diulang, pembohongan yang diulang-ulang akan menjadikan seolah-olah satu kebenaran. Ada? Kentong masuk isyak bagus. Untung ada bunyi kentong-kentong lagi ni. Saya cakap dengan tuan-tuan, saya cakap dengan abang yang pakai serban sering macam Pak Syekh ni. Bang, kenapa muka tak sihat ke? Padahal dia tak demam pun. Datang lagi seorang. Ahmad, kau ni tak sihat ke? Datang lagi seorang. Mat, kau ni kenapa macam tak sihat? 10 orang datang, dia balik rumah tengok, betul ke aku tak sihat ni? Gitu je. So kita cakap, patutnya kita cakap gini, Mat, muka kau bersegi lah Mat sekarang. Walaupun bohong, tak apa, benda baik kan. Walaupun kata macam ni lah bagus sekarang, kena pula seorang macam ni lah bagus, kena seorang macam ni. Macam mana semangat dia? Kau pakai serban macam ni Mat, ini kalau ada serban kat kepala Mat lagi best Mat, macam Pak Syekh betul. Selang seminggu dia datang serban Syekh. Begitu jangan gila orang rumah kita. Sedap lah masak, sedap lah masak. Lama kelamaan sedap lah. Kalau macam tu dibenarkan untuk sebagai motivasi. Tapi kalau yang tak elok jangan. Sebab tu kita cerita sebenarnya bohong. Kita cerita bohong pada orang, lama kelamaan orang akan percaya. Kau tengok Haji Wan tu kerja apa? Kerja apa Ji? Pencen. Niaga apa? Kau tengok Haji Wan tu buat kerja kahwin anak dia, bosok bukan main. Mana dapat duit? Mentang-mentang jangan-jangan dia ni jangan pegang duit mas surau ni, jangan-jangan. Nampak? Jangan-jangan tu setan ni kerja, nampak? Soal betul atau salah lain ni, lain. Nampak? Dia dah lontarkan tu dulu. Persepsi kalau orang muda sekarang cakap. Dah. Kena pula ada seorang lagi setan nombor 2. Lah. Panjang aja tu. Begitu juga macam ni. Tengok ustaz tu. Dulu Proton hijau, sekarang BM hijau pula. Ini ustaz ni jangan, mana dapat duit ni? Takkan kuliah ceramah dekat surau-surau dapat macam ni. Ini mesti letak harga ni. Senang ni, bukan susah. Inilah caranya pun. Daripada dulu ni lah dibuatnya pun. Tengok Abdullah bin Sabah buat sampai Sayyidina Ali difitnah. Tak baca cerita dia yang menyebabkan Sayyidina Osman dibunuh tu, sebenarnya dikatakan ada surat daripada Sayyidina Ali tu kan. Takkanlah Sayyidina Ali, kita ni orang Islam takkan tak tahu lah. Takkan tak tahu Sayyidina Ali antara sahabat yang jamin masuk syurga. Nak bunuh sahabat dia, gila apa? Mainan orang Yahudi. Sebab itu kita kena hati-hati. Orang Yahudi sekarang bahaya. Orang Yahudi kat Malaysia lagi bahaya tuan-tuan. Ya. Yahudi luar negeri kita kenal, Yahudi kat Malaysia ni tak kenal ni. Muka sama, Jawa cakap Jawa lebih Jawa daripada Jawa. Ya. Hati-hati. Hati-hati. Baik. Rasulullah SAW telah bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa inna rajulu la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan, wa anna kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakzib hatta yuktaba 'inda Allahi kazzaba." Sungguhnya sifat benar itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke syurga, dan seorang itu akan terus bersifat benar sehinggalah beliau ditulis di sisi Allah sebagai orang yang bersikap benar. Sungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seorang itu akan terus berdusta sehinggalah beliau ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta. Sebab itu tuan-tuan, balik ceritanya, sebagai seorang Islam kita kena belajar pilih kawan yang betul-betul. Sebab kawan tu akan mempengaruhi kita. Kalau kawan yang menipu, dia akan cara tak langsung dia akan ajar kita ni. Tuan-tuan bayangkan macam saya lah, seorang kaki tangan kerajaan, cikgu ada masanya kita pun keluar ngeteh dengan kawan kita,
Kita ustaz kan. Jadi telefon, busur telefon. Akhirul awak kat mana? Kita punya, ustaz saya ni tengah meeting kerja agama. Pada kat kopi, kena teh. Tunjukkan orang. Oh, macam ni. Orang nak tiru tak? Okey. Penting pilih kawan yang betul-betul jujur, benar. InsyaAllah kebenaran dia tu akan turun pada kita. Kita pun akan bersikap benar. Kita macam dia. Dia tu kalau pun kena marah, tapi sebab dia tak hati nak bohong. Bohonglah sikit. Kita pula ajar dia, bohonglah sikit. Oh ya pun tak, dia tak bohong. Mana pergi duit surau ni, Mat? Sebenarnya duit surau ni aku jaga. Habis mana perginya? Duitnya kenapa tak cukup? Sebenarnya hari tu aku terpakai. Kawan kita cakap, kau bohonglah sikit, bukan orang tahu. Yang penting bila minta ada. Nampak macam tak salah? Bila cakap aku terpakainya, mula orang kata macam-macam. Macam-macam lah orang kata. Hati-hati tuan-tuan. Baik. Kita berhenti kau apa 9. Baik, kau nya macam tu. Baik, yang ketujuh, sifat orang Muslim. Tadi kita ulang balik. Kita ingat tanpa tengok buku. Mula-mula mesti bersifat tawaduk. Betul? Janganlah selak. Kita cuba-cuba ingat ni. Kedua, tak ikut sunnah pun tak apa, mesti ada malu. Ketiga, rendah diri. Keempat, sabar. Kelima. Keempat, bolehlah buka buku, aku tak ingat. Yang kelima, yang keenam, berkata benar. Dan yang ketujuh, tawaduk. Beliau mestilah bersifat tawaduk, terutama di kalangan saudari Islamnya. Tidak ada perbezaan antara kaya dan miskin. Dan Rasulullah sentiasa minta dijauhkan daripada sikap takabur dan rasa bangga diri. Sekaya mana pun kita, belajarlah bersikap tawaduk. Baik tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh bersikap tawaduk dengan sebenar-benarnya, tak menunjukkan kekayaan, terpulanglah. Tapi kalau tuan-tuan seorang yang memang kaya, semua orang tahu, tengok rumah besar, kereta besar, boleh tak bersikap tawaduk? Boleh. Jangan bangga diri je. Tu je. Jangan rasa gah. Atau kalau kita tegur, kalau ditegur oleh orang yang lebih bawah, lebih rendah daripada kita, kita rasa terima kasih dengan teguran dia. Mak, aku tengok kau ni surau boleh tahan. Tapi macam mana kau buat majlis kahwin anak kau ni haram halal haram halal semua kau langgar ni, Mat? Kan? Macam itu contohnya. Jadi kalau kita tegur gitu, kalau betul cakap dia, kau mana tahu aku ni businessman, benda semua aku kena raihkan. Jangan tahu. Kalau benda kawan-kawan kata tu betul, silakan buat. Tapi janganlah kata lepas ni kereta Mercedes tukar Mercedes, orang panggil kacang, mata kacang yang bulat-bulat kan, kita pergi tukar Mercedes Batman pula, Batman yang belakang tu begitu siapa nak tawaduk kononnya? Bukan begitu, bukan macam tu caranya. Tawaduk ni maksudnya kita merendah diri. Makin kita kaya, makin merendah diri. Makin kita kaya, makin Habis ustaz, pakaian macam mana? Pakaian, pakailah. Bukan tuan-tuan tahu baju Haji Wan ni harga berapa? Orang pun tak tahu. Tapi kalau tuan-tuan datang baju bling-bling, kan, corak bukan macam, wah ni bukan main-main ni. Kena pula perempuan pakai tudung, ada tulis pula tu, Sabella. Saya tahu sebab apa? Adik saya ni ejen Sabella. Tahu lah. Tak salah pun. Pakai tudung Sabella tak apa, tapi janganlah kerana tudung Sabella nak masuk ke dapur pun tak boleh. Tu je ceritanya. Pakai handphone mahal sikit, gaya angkat handphone pun dah lain. Habis ustaz tak pakai gelang. Kau nak pakai gelang kau pakai lah, tapi cara tu betul lah. Cakap ya, dia ni goyang nak jatuhkan dia punya lengan kan. Tak salah sebenarnya. Tapi kalau ada cara pun bu sebenarnya, kalau tak nak susah-susah menunjukkan orang barang kemas, jangan pakai kat tangan. Jangan pakai terus pakai kat hidung, terus nampak. Kurang je bu. Baik. Rasulullah SAW telah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan dimasukkan ke dalam syurga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarah sifat takabur.
tak dimasukkan syurga sedikit pun sifat takbur. Sifat takbur ni selagi tidak ditunjukkan, selagi tidak dilafazkan, tak jadi. So kalau dalam hati terdetak rasa macam bangga diri, cepat-cepat istighfar. Itu je. Tak salah. Kita nak tahu orang tu sifat takbur ke atau tidak, senang je. Contohnya macam sahabat lagi ni. Kalau hari ni kita tegur dia macam gini, kan? Esok datang macam ni, tiba satu kita tegur, tak betul gini, lusa datang lagi tak macam ni. Tandanya kau datang ni nak tunjuk siapa? Contoh je bang nak tunjukkan orang kau ni apa sebenarnya. Mula-mula datang dengan serban. Dah serban dengan apa tu lah, tasbih kat tangan. So orang puji kan. Tiba bila orang kata sudahlah kau macam ni pun, semayang kau pun apa, rukun fi'li kau pun tak betul macam ni, terus mengajuk, terus datang, terus tak pakai, terus tak datang surau pun. Ada orang macam tu nak menunjukkan orang. Itu dikatakan sebesar-besar. Kenapa? Seolah-olah kau nak melawan Allah. Kita tak boleh. Kita takbur ni bukan dengan manusia. Kita takbur ni bukan kita dengan manusia, dengan Allah sebenarnya. Sebab Allah yang maha kaya kita pegang tu. Allah yang maha kaya. So antara cara-cara orang nak elakkan sifat takbur, kena banyak gunakan zikir kifarah. Zikir, Masya Allah, Subhanallah, apa lagi? Astaghfirullah, apa lagi? Subhanallah. Dia ada berapa tu? Zikir kifarah. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Benda tu semua sekali. Bercari zikir kifarah ni tak ada masalah. Baik. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Al-izzu izari wal kibriya ridai faman yunazi'uni fi wahid minhuma faqad 'adzabtu. Keagungan itu kainku. Sebab itu Allah kata Allah maha besar. Allah je cakap dia Allah maha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak Allah pun sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Nampak? Maha tu. Maha. Tapi mahadir tak ada masalah. Mahadir daripada perkataan hadara lain. Jangan kata mahadir tu maha. Lebih dir tu apa? Mahadir tu lain. Maha. Habis Ustaz, habis yang agung tu Ustaz. Dulu saya pun macam tu. Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Saya kata apa? Kok agung kau panggil macam ni? Kendian baru kita tahu. Di mana yang merujukkan kepada agung kita. Dan istilah tu, ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Siapa nama Tuan Agong kita ni? Yang mana merujuk pada dia? Sepanjang-panjang tu, yang mana merujuk pada dia? Siapa tahu? Duli. Duli tu maksudnya apa? Hamba. Tapi betul lah. Ke bawah duli, ke bawah hamba yang maha mulia. Siapa? Allah. Siapa itu Allah? Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan, yang di-Pertuan Agong, yang di-Pertuan Tuan segala Tuan, Tuan yang agung. Duli itu hamba maksudnya. Jadi tak salah lah ayat tu. Selama ni aku salah lah sebenarnya. Padan muka kau. Dia tak faham. Dah faham kena akui lah. Duli Keagungan itu kainku, membesarkan diri itu selendangku. Barang siapa yang cuba merebut salah satu dari keduanya daripadaku, sesungguhnya aku akan menyesakannya. Aku akan menyesanya. Baik. Membesarkan diri. Allah masih pada suka membesarkan diri. Lihatlah bumi yang terbentang, lihatlah langit. Allah suka. Tengok tu. Tu siapa buat tu? Kau nak tengok aku tengok. Kau tengok kereta aku apa? Kereta kau apa? Aku kereta Mercedes mata kacang. Kau kereta Isra. Tu rumah tanah lon. Kau tengok tak aku punya rumah? Bedek aircon. Rumah 3-4 tingkat. Tapi tinggalnya berdua. Meriah tak? Tak meriah. Sebab saya tengok ada satu tempat, orang ni anak dia ramai. Tapi dia buat rumah dia, rumah dia kecil tak besar. Tapi kebetulannya saya tak tahu macam mana dia boleh duduk macam itu. Bila anak-anak dia balik tu, rumah dia kecil. Ramanya penuh orang kemah. Kita cakap,
Ada kempen sekolah ke ni? Seronok pula kita tengok. Pandai pula dia bijak ni. Dia buka satu macam ada apa dewan terbuka. So anak-anak ramai makan kat situ, semayang kat situ ramai-ramai. Cik, kita tengok daripada luar. Apa syoknya kan? Ya, satu segi baguslah. Satu segi patutnya anak ramai itu suruh semayang kat surau. Itu satu segi. Itu dia. Orang bijak. Dan saya pernah pergi ke Kelantan, saya berkursus di kamp Kijang. Ada satu jalan pakcik dengan makcik tu, rumah dia macam istana, tuan-tuan. Nak tunjukkan orang Kelantan ni kaya-kaya. Bosok rumah dia. Duduknya berdua. Menyesat macam telur Kelantan cakap. Buat rumah besar-besar orang tak ada. Tak ada, anak-anak semua kat luar. Ada anak dia 4 orang, 5 orang, seorang kat luar negeri. Macam mana balik? Tunggulah setahun sekali baru penuh rumah tu. So kita buat rumah ni patut-patut. Yang penting basicnya ada 3 bilik. 1 bilik tidur kita dan isteri kita, bilik anak perempuan, bilik anak lelaki. Ini kita kena ingat, inilah yang antara diperjuangkan oleh Anwar Ibrahim dulu. Kita kena akui lah. Di rumah 3 bilik. Dulu rumah murah 2 bilik kan. Anak lelaki tidur kat ruang tamu. Dengan itulah diperjuangkan rumah 3 bilik. Ada bilik perempuan, ada bilik lelaki, ada bilik mak bapak. Yang baik kita nak kena akui lah. Itu zaman dia. Dibuat pada zaman dia. Baik, tuan-tuan yang mati Allah sekalian. Baik, kita dah sampai yang ke-7 bab tawaduk. Rasanya cukuplah setakat tu untuk malam ni. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada yang terkurang atau terkasar. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan dan kejahilan diri saya. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kifarah dan surah As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Buku ni pun dah hancur lah. Tapi buku ni buku arwah bapak saya. Lama. Arwah bapak.